Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey. So apa khabar semua? Okey, cikgu harap semua dalam keadaan yang sihat. Baik, hari ini kita nak teruskan pembelajaran kita iaitu subtopik yang kedua iaitu pengelasan organisma. Okey, sepatutnya kamu dah faham dah. Hari tu kita dah review apa itu biodiversity. Okey, dan ramai dah yang hantar tugasan kat cikgu, so very good. Okey, teruskan usaha kamu. Jangan berhenti belajar. Okay? So hari ni kita nak teruskan apa dia pengelasan organisma. Okey, cakap pasal organisma, dia ada dua bahagian lah. Sama ada benda hidup itu adalah terdiri daripada haiwan ataupun terdiri daripada tumbuhan. Okey, so hari ni apa yang cikgu nak bincangkan dengan kamu ialah berkenaan dengan haiwan dulu. Okey, baik. Kita tengok haiwan, okey, dia ada macam-macam haiwan dalam dunia ni kan, betul tak? Okey, contoh kita ada, tengok sini. Dalam gambar yang cikgu letak ni, okey, tengok kita ada semut, kita ada harimau, okey. Tu contohlah dalam dunia ni ada banyak haiwan kan, ada apa ni, what is this? Kita ada buaya dan sebagainya, okey. So haiwan ni dikelaskan kepada dua bahagian ya, iaitu invertebrata dan juga vertebrata. Okey, apa maksud invertebrata ini? Okey, yang ni kamu kena highlight kan dan kamu kena tahu. Okey, vertebrata ni bermaksud dia tidak ada tulang belakang. Dia bermaksud tidak ada tulang belakang. TB tu adalah short form kepada tulang belakang. Okey. Vertebrata pula dia mempunyai, dia ada tulang belakang. Okey, so itu adalah dua jenis pengelasan haiwan. Okey, so kita nak tengok lagi apa dia punya bawah lagi. Maksudnya invertebrata tu ada apa lagi? Vertebrata pula ada apa lagi? Yang tu yang kita nak tengok hari ni. Okey, so you are supposed to know sekarang ni dalam kepala kamu haiwan ada dua iaitu vertebrata dan juga invertebrata. Okey. Baik, kita tengok yang pertama dulu iaitu kumpulan invertebrata. Okey, kumpulan invertebrata ni dia terdiri daripada dua kumpulan yang besar iaitu yang tidak ada kaki dan yang kedua ialah haiwan yang berkaki. Okey, haiwan yang tak ada kaki pula dikelaskan lagi kepada dua iaitu haiwan yang tanpa segmen dan yang kedua ialah haiwan yang bersegmen. Okey, apa maksud segmen ni? Segmen ni maksud dia ada lagi bahagian yang di bawah dia. Okey, maksudnya dia ada satu bahagian, lepas tu ada bahagian bawah lagi, bawah lagi, bawah lagi. Itu maksud segmen. Okey, cuba tengok contoh saya bagi kat sini. Haiwan yang tanpa segmen ialah seperti siput. Ni dia tak ada segmen. Maksudnya dia seketul macam tu saja. Okey, kemudian haiwan yang saya bagi contoh yang bersegmen ialah seperti apa gambar ni. Ni adalah gambar lintah. Okey, cuba tengok lintah. Dia punya struktur dia ada satu lekuk lagi dan ada lekuk lagi. Itu maksud dia bersegmen. Okey, baik. Kumpulan yang kedua bagi kumpulan invertebrata ialah haiwan yang mempunyai berkaki. Yang berkaki pula dia ada dua jenis iaitu 3 pasang kaki dan lebih daripada 3 pasang kaki. 3 pasang bermaksud 6 lah. Bukannya 3 saja tau, kaki dia 6. Maksudnya satu pasang ada 2 kaki. So kalau 3 pasang bermaksud dia ada 6 kaki. Okey, contoh dia ialah semut. Ni contoh dia. Okey, kemudian haiwan yang lebih daripada 3 pasang kaki, maksudnya dia ada mungkin dia ada 8, mungkin dia ada 10, mungkin dia ada 12. Maksudnya dia lebih daripada 6 batang kaki dia tu. So dia ada lebih daripada 3 pasang kaki. Contoh dia ialah ni saya bagi contoh dia adalah spider. Okey. So awak bayangkan betapa indahnya ciptaan Allah, sebanyak-banyak haiwan dalam dunia ini bila kita buat kajian, saintis buat kajian, rupanya sebanyak-banyak serangga ataupun sebanyak-banyak invertebrata yang ada dalam dunia ni dia boleh dikelaskan kepada tanpa kaki dan juga berkaki. Okey, kemudian yang berkaki pula dikelaskan kepada 3 pasang kaki
dan lebih daripada 3 pasang kaki. Okay, so bermaksud kat sini kajian dah dibuat, tidak ada haiwan yang ada haiwan yang interberata ni maksudnya tak ada yang ada satu kaki saja. Okay, itu maksud dia. Okay. Okay, tadi cikgu dah terangkan apa dia invertebrata. Okay, sekarang cikgu nak terangkan apa dia haiwan vertebrata. Okay, macam yang cikgu dah bagi tahu mula-mula tadi, haiwan vertebrata ni adalah haiwan yang terdiri daripada haiwan yang bertulang belakang. Maksudnya dia mempunyai support system yang mempunyai tulang belakang. Okay, baik. Vertebrata pula dikelaskan kepada 5 kumpulan, iaitu kumpulan yang kita namakan dia sebagai mamalia, ikan, burung, amfibia dan juga reptilia. Okey, tengok contoh cikgu bagi. Okey, mamalia. Mamalia ni cikgu tengok, cikgu bagi contoh dia ialah seperti lembu. Okey, cuba tengok ciri-ciri lembu. Okay, ciri fizikal dia. Okey, lembu ni dia mempunyai bulu. Adakah bulu dia sama dengan bulu burung? Okey, tak kan? Bulu yang macam ni kita panggil dia bulu, kalau bahasa Inggeris kita panggil dia fur, kan? Berbulu lembut. Kalau burung ni kita panggil dia feather dalam bahasa Inggeris, kan? So feather ni maksud dia bulu pelepah. So haiwan ni, mamalia ni, badan dia memang diliputi dengan bulu. Okey. Kemudian tengok cara dia melahirkan anak. Cara dia melahirkan lembu, adakah lembu bertelur? Tak, lembu dia melahirkan anak. Maksudnya dia beranak lah. Kemudian kita tengok pula ciri-ciri dia. Dia mempunyai suhu badan yang macam mana? Okey. Lembu ini mempunyai suhu badan yang kita panggil dia suhu homeotherma. Okey, homeotherma ni maksud dia apa? Haiwan yang mempunyai suhu badan yang tetap. Maksudnya dia pergi, kalau cuaca di luar sejuk, contoh hujan lebat, tapi suhu badan ni tetap sama. Maksudnya suhu dia tidak ikut dia punya keadaan sekeliling. Okey? Itu cara dia bernafas pula. Dia bernafas menggunakan peparu. Okey. So, kita tengok yang kedua iaitu kumpulan ikan. Cuba tengok ikan. Dia ada ciri-ciri dia tersendiri. Adakah ikan sama dengan lembu? Tak. Betul tak? Okay. So, kumpulan ikan ni kebanyakannya mereka duduk di dalam air. Habitatnya duduk di dalam air. Dia bernafas menggunakan peparu. Kemudian dia tidak beranak, tapi dia bertelur. Kulit luar dia tidak mempunyai bulu, tapi diliputi dengan sisik. Kemudian dia menggunakan insang untuk dia bernafas. Kalau mamalia, dia menggunakan peparu. Okey, kita tengok kumpulan burung pula. Okay. Kumpulan burung, tengok ciri-ciri dia. Dia ada bulu juga, tapi macam cikgu bagi tahu tadi, dia bukan bulu yang lembut, tapi dia mempunyai bulu pelepah. Kemudian burung juga mempunyai ciri-ciri yang lain seperti mempunyai paruh. Tengok, adakah ikan tadi ada paruh? Tak ada, kan? So burung dia ada ciri dia tersendiri, dia mempunyai paruh. Okey. Kemudian dia ada bulu pelepah, dia mempunyai 2 kaki, kemudian dia bertelur, okey. Dia bernafas menggunakan peparu. Okey, dan suhu badan dia ialah suhu badan sama macam mamalia, iaitu homeotherma. Okey, tadi cikgu lupa nak cakap ikan, apa suhu badan dia? Okey, lawan homeotherma ialah poikilotherma. Okey, kat sini macam cikgu eja dekat kamu. Mungkin kamu dengar saya sebut tapi kamu tak terbayang macam mana perkataan homeotherma tu. Okay, saya tuliskan pada kamu kat sini. Okey, homeotherma spelling dia. Ya. Okay. Sorry. Kita dekat luar. Homeotherma. Okey. Ini adalah spelling dia. Homeotherma. Okey, homeotherma ni adalah haiwan yang macam mana tadi cikgu cakap? Haiwan yang
suhu badan dia ialah malar ataupun tetap sahaja suhu badan dia. Kalau suhu badan dia 37, 37 lah dia. Kalau malam 37, siang 37, okey, hujan 37. Okey, nah. Okay, lawan homeoterma ialah poikiloterma. Ini. Homeoterma dengan poikiloterma. Okey, poikiloterma pula ialah haiwan yang macam mana? Haiwan yang suhu badan dia berubah-ubah ikut faktor suhu sekeliling. Okey, perasan tak kadang-kadang awak tengok ada haiwan yang dia berubah-ubah warna dia. Contoh kalau siang awak nampak dia ni warna ni, saat ni malam saat ni warna lain. Itu adalah contoh kepada haiwan yang berubah dia punya suhu badan. Okey. Okey, kita tengok kumpulan yang seterusnya iaitu kumpulan amfibia. Apa ciri-ciri amfibia ini? Apa dia haiwan yang contoh haiwan amfibia? Okey, tengok. Saya bagi contoh kat sini ialah seekor katak. Tengok ciri-ciri katak. Katak ni sebenarnya dia special. Because apa? Dia boleh hidup di darat dan boleh hidup di dalam air. So bila dia boleh hidup di darat dan juga dia boleh hidup dalam air, sebenarnya dia menggunakan dua jenis sistem pernafasan iaitu sistem peparu dan juga insang. Okey, so sebenarnya katak ada insang ke? Ada waktu dia kecil dulu sebenarnya sebelum dia menjadi seekor katak. Dia start dengan berudu. So berudu tu sebenarnya dia mempunyai insang sebab tu dia kena duduk dalam air. Okey, kemudian katak juga dia mempunyai kulit yang lembap, okey, yang mana dia juga bernafas melalui kulit dia. Okay, sebab tu dia boleh bila dia berada di darat dia bernafas menggunakan peparu. Okey. Sebab tu kita kata haiwan yang macam ni adalah haiwan yang hidup dua alam. Dua alam maksudnya dia duduk dalam darat boleh, duduk dalam air boleh. Okey. Sekarang tengok ciri-ciri dia. Okey, macam mana kulit dia? Dia mempunyai kulit yang macam mana cikgu cakap tadi, kulit yang sentiasa lembap. Okay. Kemudian katak, dia punya ciri dia tidak melahirkan anak tapi dia bertelur. Okay. Dan dia juga mempunyai suhu badan poikiloterma. Okay. Baik. Vertebrata yang terakhir ialah reptilia. Okay. Kumpulan reptilia ini adalah kumpulan haiwan yang mana saya bagi contoh kat sini ialah seekor buaya. Okay, kamu tengok ciri-ciri buaya, dia berdarah sejuk. Berdarah sejuk ni sama juga erti dengan poikiloterma. Okay, maksudnya suhu dia sentiasa berubah mengikut suhu sekeliling. Okay, kemudian tengok kulit dia. Dia mempunyai kulit yang tebal. Okay, reptilia, dia bertelur ke ataupun dia beranak? Okay. Kemudian tengok ciri-ciri dia yang lain. Right? So kesimpulan dia, kumpulan vertebrata ini terdiri daripada 5 kumpulan iaitu mamalia, ikan, burung, amfibia dan juga reptilia. Okey, cikgu dah terangkan dah apa dia pengelasan organisma, apa dia kumpulan bagi haiwan. Vertebrata, invertebrata. Kemudian invertebrata tu ada dia punya pengelasan dia. Vertebrata pun ada dia punya pengelasan dia. Okey, so sebenarnya bagaimana kita mencirikan organisma ini? Ini persoalan dia yang kamu kena ambil tahu. Daripada banyak-banyak yang saya sebut tadi, sebenarnya kita mengelaskan haiwan-haiwan tersebut kepada beberapa faktor ataupun beberapa ciri lah actually. So yang pertama kita cirikan dari segi ciri fizikal. Kemudian kita cirikan daripada suhu badan yang mana cikgu cakap tadi dia ada poikiloterma, homeoterma. Okay, ciri fizikal ni contoh yang ada bulu ke, yang ada kulit keras ke, yang bersisik ke, yang berkaki dua. Okay. Kemudian cara bernafas. Cara bernafas ni terdiri daripada sama ada dia bernafas menggunakan peparu ataupun dia menggunakan insang ataupun dia menggunakan kulit dia bernafas. Okay. Kemudian cara melahirkan anak. Cara melahirkan anak terdiri daripada dua iaitu sama ada dia beranak ataupun dia bertelur. Okay. Itu sahaja berkenaan dengan pengelasan organisma khususnya
organisme haiwan. Okay. So siapa yang rasa tak faham boleh tengok video ni ulang-ulang. Saya ada juga bagi nota secara bertulis, iaitu kamu boleh tengok nota dalam PowerPoint saya yang saya share dalam grup. Kemudian kamu boleh juga rujuk buku teks muka surat 9 hingga 11. Okay. So cikgu akan bagi latihan. So kamu buat latihan dan hantar dekat cikgu. Okay. So itu saja untuk hari ini. So have a nice day dan semua orang dapat belajar dengan baik dan buat tugasan cikgu. Okay. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam kelas yang berikutnya.